Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu di pagi Ramadan yang mulia ini. Ditambah pula sekarang ni kita dalam musim PKP, Perintah Kawalan Pergerakan Kerana Virus COVID-19. Jadi sebenarnya dalam tempoh ini terlalu banyak aktiviti yang kita boleh lakukan. Kerana apa? Kerana kita mempunyai senggang masa yang banyak, terutamanya dalam meningkatkan kualiti diri. Jadi persoalannya, adakah kita betul-betul memanfaatkan masa kita untuk buat aktiviti-aktiviti ini? Sebab itu hari ini dalam motivasi pagi ini kita akan berbincang tentang bagaimana kita boleh meningkatkan kualiti diri, iaitu dengan satu kaedah yang kita katakan sebagai kuasa latihan. Saya nak bawa satu cerita, iaitu cerita tentang pemain bola sepak. Kenapa pemain bola sepak ni, dia apabila dia dapat free kick lah, dia dapat free kick, maksudnya tidak jauh dari kotak penalti tu, dia dapat free kick dan dia boleh shoot terus masuk gol. Betul-betul hujung, kat ujung angle gol tu, kat bucu tu dia boleh golkan kat situ. Kadang-kadang dia duduk dekat mana kedudukan, sudut mana pun dia boleh sepak ke ujung gol juga, dan gol juga. Jadi kita pun pelik, kenapa pemain bola sepak ada kemahiran yang macam tu sebegitu rupa sehingga boleh menjaringkan gol. Ini tidak lain tidak bukan kerana mereka telah membuat latihan yang berkala, yang kerap. Latihan demi latihan dengan pelbagai kaedah sepakan pada kedudukan yang sama, dan akhirnya itu telah menjadi kebiasaan dan mereka boleh membuat tendangan itu sehingga menjaringkan gol. Kerana tubuh badan dia telah dibiasakan, telah disetkan, telah ditetapkan bagaimana kaedah untuk menyepak, kekuatannya, sudut sepakannya sehingga boleh menjaringkan gol. Jadi pendengar-pendengar semua, itulah ibaratnya diri kita sendiri, iaitu latihan itu mampu menyempurnakan sesuatu pekerjaan kita. Jadi kalau kita tengok, orang putih pun ada cakap practice make perfect. Maknanya kata latihan ini, latihan yang banyak mampu memberikan kesempurnaan dalam kerja kita. Dan yang menarik lagi adalah tubuh badan manusia. Tubuh badan manusia ini sebenarnya mempunyai boleh disistemkan. Ini kelebihan tubuh badan manusia ini, boleh disistemkan. Sebab itu, kenapa, pernah tak kita terfikir, kenapa bila pukul 1 tengah hari je perut kita rasa lapar, pukul 11 malam je kita rasa mengantuk? Kenapa? Kerana kita telah mensistemkan tubuh badan kita supaya setiap hari pukul 1 kita akan makan tengah hari, pukul 11 kita akan tidur. Dan apabila kita dah sampai tempoh, dan setiap hari kita lakukan perkara yang sama, tetapi bila satu hari tu kita terlepas waktu makan pukul 1, dan kita mula rasa lapar. Kerana apa? Kerana badan kita telah disetkan bahawa makan pukul 1, bila tak makan rasa lapar, pukul 11 kena tidur. Setiap hari kita dah buat, dah berulang kali dibuat, dan bila dah sampai pukul 11 kita tak tidur, kita akan rasa mengantuk. Ini adalah kelebihan tubuh manusia. Kerana tubuh manusia ini kita boleh setkan, kita boleh sistemkan tubuh ini, dan sesuatu pekerjaan itu kita lakukan secara berulang, dan akhirnya dia akan menjadi habit ataupun dia boleh menjadi kebiasaan kepada tubuh badan ini. Maksud menjadi kebiasaan ini adalah kalau kita tak lakukan benda itu, dia akan bagi signal kepada kita, kenapa tak buat ni, kena buat ni. Macam itulah. Macam pemain bola sepak tadi, dah menjadi kebiasaan dengan kedudukan yang macam tu, macam mana kaedah sepakannya, secara automatik dia pejam mata pun dia boleh shoot, boleh gol. Kerana tubuh badannya yang telah disistemkan sehingga dijadikan kebiasaan, menjadikan habit. Jadi apa yang kita boleh manfaatkan daripada perkara ni sepanjang bulan Ramadan dan musim PKP ni? Ini adalah ruang yang paling baik untuk melatih diri. Dan kesan yang kita nak adalah meningkatkan kualiti diri kita. Sayang kan, kalau 30 hari kita tidak bekerja ataupun bekerja dari rumah, kita punya senggang masa yang luas, bulan Ramadan lagi itu, kita tak ambil manfaat ini untuk meningkatkan kualiti diri kita. Bagaimana nak meningkatkan kualiti diri kita? Dengan melatih diri, sehingga badan kita menerima kaedah latihan itu sebagai satu kebiasaan dan menjadi satu normalisasi kepada tubuh badan kita. Contohnya apa? Terlalu banyak benda yang kita boleh lakukan. Paling mudah kalau kita orang Islam ni, solat 5 waktu sehari.
Kan kita solat ni kadang-kadang kita bukan solat khusyuk, tetapi pernah tak kita cuba untuk melatih diri kita untuk mendatangkan rasa khusyuk dalam solat? Bayangkan 5 waktu dalam sehari kalau kita latih dan terus latih, insya-Allah kekhusyukan itu boleh datang kepada kita. Ditambah pula malam ada tarawih. 8 rakaat paling kurang 3 rakaat witir. Itu adalah ruang yang terbaik untuk melatih kita untuk meningkatkan kekhusyukan dalam solat. Banyak lagi perkara yang kita boleh latih membaca, paksa baca. Sehari spend masa dalam 30 minit untuk baca Al-Quran ataupun baca buku. Dan benda ini setelah 30 hari, kalau Islam ulama selalu cakap 40 hari, menjadi kebiasaan, menjadi satu yang normal dalam diri kita. Dan akhirnya ia menjadi satu habit baru dalam diri kita, dan ini semestinya akan meningkatkan kualiti kehidupan kita. Tak payah benda-benda yang susah, benda-benda yang mudah. Contohnya menepati masa kan. Ataupun senyum sebagai contoh. Kita target, okey, setiap kali dalam bulan Ramadan ini, musim PKP, aku nak jumpa ahli keluarga aku nak senyum. Senyum saja, latih senyum. Akhirnya membiasakan diri kita untuk senyum. Ataupun kita sebagai seorang bapa yang mempunyai anak-anak, berlemah lembut, cakap dengan penuh kasih sayang pada anak-anak kan. Kita pun tak ada lagi cakap buatlah kerja masing-masing. Anak nak minta tengok je, kita suruh dia buat kerja masing-masing. Tak. Musim inilah musim untuk kita melatih diri kita untuk berlemah lembut. Dan pastinya benda tu sukar kalau bukan habit kita. Tapi jangan risau. Kalau kita latih, pada masa akan datang, dia akan secara automatik akan menzahirkan tindak tanduk seperti yang telah dilatih. Tetapi sekali lagi ia memerlukan latihan yang berterusan sehingga menjadi habit dalam diri kita. Jadi pelbagai perkara yang kita boleh lakukan sebenarnya untuk meningkatkan kualiti, terutamanya dalam membuat latihan yang berterusan. Akhirnya membentuk habit yang baru dalam diri kita. Jadi insya-Allah sepanjang bulan Ramadan ni, marilah sama-sama kita buat satu target, sasaran. Apa yang kita nak latih dalam diri kita supaya ia menjadi satu habit, satu kebiasaan dalam diri kita selepas habisnya bulan Ramadan ini, dan ia akan menjadi ia akan meningkatkan kualiti hidup kita. Kalau dulu sebagai contoh, saya selalu solat lambat. Tetapi sebab saya dah latih bulan Ramadan, selepas 30 minit tu paling lambatlah saya solat. Boleh, tak ada masalah. Kalau dulu saya tak baca Quran, kadang-kadang saya skip. Kalau sekarang ni saya telah melatih supaya setiap hari selepas solat fardu mesti ada satu muka surat saya baca. Itu pun dah cukup. Tetapi ia perlu latihan yang berterusan sehingga dia menjadi satu kebiasaan. Dan kalau kita tinggalkan, kita rasa pelik, canggung, awkward. Jadi insya-Allah semoga tazkirah dan motivasi pagi ini dapat memberikan satu pencerahan kepada kita semua untuk melakukan perubahan. Poin saya pada hari ini, kata kuncinya adalah teruskan berlatih untuk meningkatkan kualiti dalam apa sekalipun pekerjaan yang kita lakukan. Terima kasih, kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa semua.